Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Yassir umura ta'limina wa ta'allumina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. InsyaAllah malam ni kita baca kitab Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin, karangan Syekh Abdul Samad Palembang, menaqal ia akan kitab Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, kitab Bidayatul Hidayah, yang menjadi mukhtasar bagi kitab Ihya Ulumuddin. InsyaAllah malam ni kita baca Al-Babul Thalithu fi ijtinabil ma'asi az-zahirati. Bab yang ketiga pada menyatakan menjauhi akan maksiat-maksiat yang zahir. Qala mualliful kitab rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'na bihi wa ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif kitab Al-Babul Thalithu fi ijtinabil ma'asi az-zahirati. Bermula bab yang ketiga pada menyatakan menjauh segala maksiat yang zahir. Kitab ni ada pertamanya cerita tentang akidah, kemudiannya cerita tentang ibadat yang zahir, kemudiannya ibadah menjauhi akan maksiat yang zahir, yang kemudiannya ibadat yang batin, maksiat yang batin. Ada banyak keterangan dalam kitab ni. Jadi kita pilih bab yang ketiga sebab kitab ni memang saya mengajar malam ni juga di surau di Masjid Sentul Patah, Marang, Terengganu. Jadi bab yang akan kita bincang pada menyatakan menjauh segala maksiat yang zahir. Maksud pada maksiat yang zahir itu segala maksiat yang kelakuannya pada af'al, yang pada nampak pada luar orang. Itu dipanggil maksiat yang zahir, ataupun dosa yang terzahir pada perbuatan pada luaran akan seseorang manusia.
Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaihi, i'lam anna ad-dina syatrani ahaduhuma tarkul manahi wal akhiru fi'lu ta'ati wa tarkul manahi hiyal ashaddu fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahadin wa tarku syahwati la yaqdiru 'alaiha illa as-siddiqun. Walidhalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara su'a wal mujahidu man jahada hawahu. Artinya, kata Imam Ghazali, ketahui olehmu, siapa dia? Kita semua, bahawasanya agama itu dua bahagi. Pecahnya agama tu pada dua bahagian. Makna perintah atas agama ni dua. Pertama, meninggalkan maksiat yang ditegahkan akan dia. Tinggal segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua je kita ni. Pertamanya, suruh tinggal akan segala dosa. Bila sebut maksiat, orang faham dengan perbuatan melibatkan zina, melibatkan kapa, melibatkan persentuhan antara laki-laki dan perempuan. Hakikatnya maksiat itu segala, bila sebut dengan maksiat adalah segala dosa yang kita buat, ataupun segala dosa yang Allah Ta'ala itu tegah akan kita, hamba-hambanya, daripada melakukan. Bila sebut maksiat yang zahir ni, minum arak, ambil barang orang, ataupun berzina, mencuri, itu dipanggil barang maksiat yang zahir. Jadi hak pertama atas perintah Allah Ta'ala itu, kata Imam Ghazali, meninggalkan maksiat, meninggalkan segala perbuatan yang ditegah. Tu maksud maksiat tu. Jadi dalam kitab ni, Syekh Abdul Somad buat lalu dah. Barang apa dengan kata meninggalkan maksiat? Yang ditegahkan, benda maksiat tu yang ditegahkan akan dia, mana segala perbuatan yang dilarang. Dan yang kedua, berbuat taat yang disuruhkan akan dia. Akan siapa? Akan Allah Ta'ala. Dalam bab perintah suruh buat pahala ni, suruh buat amal ni, atas orang bertakwa, kalau di Terengganu ni setiap hari Jumaat. Lah ni tak boleh dengar lah kita dah. Kat sebulan dah kita tak dengar sebab PKP ni. Dulu kalau setiap kali Jumaat dalam khutbah kita selalu dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bila sebut hey orang beriman, takutlah mu akan Allah dengan sebenar-benar takut. Lagu mana kata takut pada Allah? Laksana segala perintah dan tinggal segala larangan. Itu hak kata dalam hidup atas agama tak boleh lari daripada dua benda ni. Jadi kalau mengaji bab akidah, mengaji bab usuluddin, atas makhluk wajib, atas Allah Ta'ala itu harus ia mengadakan dan harus ia meniadakan. Tetapi atas manusia wajib. Wajib apa? Wajib turut perintah, wajib tinggal larang. Tak boleh kata ia nak buat pilihan sebab mengharukan tadi. Tak. Atas makhluk wajib.
Wajib benda apa? Wajib turut perintah. Hak kedua, wajib tinggal larang. Maka itulah dua kehendak pada agama. Dan meninggalkan akan segala yang ditegahkan itu sangat susah. Barang yang kita suka pada hawa nafsu, barang yang kita suka pada diri kita, bukan senang nak tinggal. Tapi bila takut kepada Allah, perbuatan tu kita tinggal. Tu sebabnya dalam satu benda nak tinggal dosa-dosa ni, kata ulama-ulama, bayang neraka. Bayang neraka Allah Subhanahu wa ta'ala panah. Bayang neraka Allah bagaikan timah-timah yang dicairkan. Kalau letak, doksa kata letaklah, kata duduk mendekati pun boleh hancur luluh segala tubuh badan kita. Bulan puasa kita biasa tak, kalau dulu-dulu ada bazar Ramadan. Bila ada bazar Ramadan, sahurlah orang dengan makan ayam pusing, ayam panggang. Kebayang juga hak duk pusing tu, kita duk dalam kena pusing. Gitulah kali-sekala duk bayang, Allahu Akbar. Aku ni lah pergi dalam neraka, duduk kena pusing atas api. Aku ni lah dalam neraka, hak kena bakar atas panggang. Tengok gitu sedar kita. Sebab apa? Sebab segala barang dosa Allah Ta'ala akan balas dengan neraka. Al-Iyazbillah. Minta benda tu sebab kata nak tinggalkan dosa ni bukan barang mudah. Sebab melibatkan kehendak diri, kehendak hawa nafsu. Tapi bila tegah ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbuat taat itu kuasa atasnya oleh tiap-tiap seseorang. Mana pula dia kata, bila buat pahala ni, buat perkara yang baik ni, semua orang boleh buat. Maknanya meninggalkan syahwat itu susah, tapi semua orang boleh buat ibadat. Sebab bila barang buat ibadat ni tak ada melibatkan barang yang susah. Allah Ta'ala itu tidak menyusahkan akan hamba dia. Contoh, mula-mula dari perbuatan ibadat yang zahir. Sembahyang. Sembahyang ni bukan barang susah. Kalau sembahyang ni barang susah, amallah memang tak boleh terus kita nak sembahyang. Kalau tengok, kalau cerita hakikat sembahyang, dah habis kita malam ni. Mula dengan wuduk. Wuduk tu bukan sekadar menyucikan akan batiniah kita, bahkan menyuci akan zahir kita. Begitu juga bila kita akad takbir Allahu Akbar, putus kita daripada hak lain, melainkan dengan Allah. Kalau orang mengaji pula saat tu waktu tenang. Bila tenang, kalau kita ni dak duduk atas dunia, mari serabut hak ni, serabut hak tu, dak tenang. Tapi bila kita semayang Allahu Akbar, putus hak lain belaka, melainkan Allah mari dalam diri kita, rasa kasih kepada dia, rasa takut pada dia, tenang kita. Tak ingat hak lain, tenang kita. Hakikat tu ada dalam hidup kita semua. Begitu juga dengan ibadat puasa. Allah Ta'ala jadikan kita sihat. Bukan kata puasa ni untuk sihat, tak. Tapi hakikat di sebalik puasa, ibadat yang Allah perintah, semuanya adalah untuk baik. Tak ada orang kata, mu nak semayang, kalau mu nak kena semayang, tak ada air, mu tak ada semayang. Tak. Allah beri rukhsah pula pada tayamum. Maknanya, segala perintah yang Allah suruh tu, semua orang boleh buat. Cuma mari dalam jiwa nak buat atau tak. Hak tu je. Ibadat yang Allah suruh buat ni boleh buat.
Hak wajib 5 waktu. Tak kata campur hak sunat. Hak perintah Allah atas hak wajib 5 waktu sehari semalam. Maknanya kalau kata 5 waktu tu kita ambil lah deh. Ni kata nak royak mudahnya barang buat perintah. Kita kata 5 waktu sehari semalam. Ambil lah 5 minit atas sewaktu semayang. 5 darab 5 baru 25 minit kita semayang. Tak siapa pun sejam sehari. 24 jam sehari tu sekadar tak sampai setengah jam pun. Kalau kita gabung semua ibadat kita pada semayang, tak cukup pun setengah jam. Maknanya tak bawa barang yang susah. Tengok bola boleh lama deh. Tengok bola sampai 90 minit. Lepas tu rehat pula boleh tunggu lagi. Kalau bab semayang ni kita rasa susah. Hakikat benda tu mudah. Sebab boleh buat tu kata barang bab taat ni, bila sebut dalam buat taat ni, kuasa atasnya oleh tiap-tiap seseorang. Mana orang lain mampu buat benda ni, mampu melakukan akan benda tu. Dan meninggalkan syahwat itu yang melazimkan akan maksiat. Kata guru saya, masa huraian kitab Hidayatus Salikin di Pondok Sungai Durian, Kuala Keras, Kelantan. Dalam bab huraian ni dia kata, dia untuk guru kata, benda apa makna kata mampu orang buat. Dia kata meninggalkan maksiat tu susah dan berbuat taat itu kuasa atasnya. Maknanya barang tu nak tak nak kena paksa akan diri. Nak tak nak kena paksa akan diri kita. Kena paksa lagu mana? Mudah padakah. Kita ni jadi tuang. Bila jadi tuang, tiba-tiba kita ni ada hamba. Kita ada hamba, bila sebut hamba, tuang perintah buat, boleh tak dia kata aku tak hamba buat? Tak boleh, wajib kena buat. Kalau tuang dia kata, mu jangan buat, kita tebang nak buat, tak boleh juga, wajib kita tinggal. Sebab kita hamba bagi tuang. Sekarang siapa kita dengan Allah? Kita hamba bagi Tuhan kita, yakni Allah Ta'ala Jalla wa'ala. Dan meninggalkan syahwat itu yang melazimkan akan, dan mengekalkan syahwat itu yang melazimkan akan maksiat itu tiada kuasa atasnya melainkan siddiqun. Kemudian dia kata, ataupun meninggalkan akan maksiat, meninggalkan akan maksiat, nak tinggal barang maksiat tu bukan mudah nak buat, dia kata, melainkan siddiqun, orang yang benar-benar membenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu orang siddiqu ni orang yang benar-benar membenarkan akan Allah Ta'ala. Jadi kalau orang tu duk buat akan segala maksiat, buat segala dosa, maka barang tu jadi lazim dah atas dia nak buat semua. Sebab rasa seronok dah dengan perkara dosa, mengekali akan diri. Dan kalau meninggalkan akan maksiat itu pula, suatu barang yang nak susah nak buat. Ya gini, kita kata kalau gitu susahlah nak tinggal maksiat. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, barang apa yang ada atas dunia ni jadi buah fikir kita, lemah kita, dan bukti kita hamba Tuhan. Makna barang yang Allah Ta'ala kata kita mampu buat. Lagu mana kita ambil contoh? Kalau selama ni kita makan ikut serak, kita makan ikut suka kita,
Kita makan sedap, somok-somok. Oh, sedap kita makan macam-macam. Tiba-tiba mari penyakit atas kita. Dah saat kita ada penyakit tu, kita nak sihat ke tak? Kita kata kita nak sihat. Dan nak sihat barang apa kena buat? Makan ubat. Tambuh makan ubat. Tambuh kita nak patang, tebang, biar lawang. Tak ada orang buat gitu dok. Bila mari sakit, mula pandai patang. Bila sakit, mula makan ubat. Dah tu yang nak ke? Barang yang nak makan ubat tu yang nak ke? Barang yang kena berpatang tu yang nak ke? Tak ada orang nak benda tu dok. Tapi bila mari penyakit, bapa dia buat? Bapa dia boleh ikut kata-kata patang? Bapa dia boleh ikut dengan makan ubat? Sebab tujuannya nak sihat. Begitulah kita dengan Allah. Allah nak beri syurga. Dan Allah Ta'ala juga janji dengan neraka atas orang neraka. Dah bila kita tahu dah neraka tempat akhir tujuan. Lepas tu bila tahu dah benda tu, duk buat dosa, pas ke neraka. Tak ambuh nak ke syurga. Tak ambuh ke neraka. Tadi, tak ambuh sebenarnya kau sakit, nak sehat. Bila kata kau sakit tu, bang lah. Dosa makan ubat, dosa patang, dosa daripada golik ada. Ada buat pakai teruh je. Tahu dah bawa sakit, tak ada orang nak buat. Bila kata nak sihat, makna dengan faham kita atas hukum kita, adat kita, dan kemudian letak pada hukum Tuhan, kata nak syurga. Bapa dah mu kata buat dosa tu, benda tu boleh bawa mu sampai ke satu saat. Mu sakit dah saat tu, mu nak sihat, tapi mu tebang makan. Mu tebang dah akan ubat. Kena lawang. Gitulah juga. Mu nak syurga, mu tak ambil kau ke neraka, tebanglah juga, kena lawang. Paksa diri daripada meninggalkan akan dosa. Macam mana kata tadi nak tinggalkan dosa? Bayang neraka. Bayang neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memanglah kita sebut dah, hak mari bayangan tu bukan lagi sebab riwayat Imam Tirmizi 1/70. Satu api neraka tu 70 api dunia hak paling besar. Besar tu. Tu kita kata hak paling besar pun kita tak je tengok lagi dah. Tak pernah jumpa lagi pada diri. Tak pernah rasa pun lagi pada diri kita. Jadi kalau kita hak bayang hak besar, kita pergi duduk dalam lawa api neraka. Allah. Lawa apa ni? Lawa gunung berapi. Rasa guana kita Cailon deh padang kita tak. Kalau kita duduk dalam tu duk, kita bayang kita kena capuk dalam tu. Allah. Hak tu panah dunia. Hak ni capuk dalam neraka al-ayazubillah. Duk bayang hak tu, insya-Allah takut kita kepada melakukan maksiat. Barang yang kedua, nak tinggal maksiat, fikir kita mati. Jangan duk fikir kita ni tukar langit. Jangan duk fikir kita boleh marah malaikat maut bila ia mari nak ambil nyawa. Hak tu kita tak lewat belaka. Bila mari mati, mati kita. Tak kira lah kita tengah sihat, boleh mati. Apatah lagi tengah sakit. Kita tengah senang boleh mati, apatah lagi tengah kita sibuk. Macam-macam kehidupan. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja, sultan-sultan, pemimpin mati, rakyat jelata, hamba pun mati. Sebab dalam kullu nafsin, tiap-tiap barang yang hidup, tiap-tiap barang yang hidup, zaiqah. Nafsin ni sebab apa jadi zaiqah? Kerana muannah majazi. Jadi kullu nafsin zaiqatu. Zaiqatu tu jadi khabar. Zaiqatu dengan ta marbutah, akan rasa. Zaiqah ni isim fa'il.
Isim fa'il tunjuknya orang tu akan rasa. Orang tu akan alami. Zaqa yazuku zauq. Maknanya, tazawuk tu maknanya dengan kata merasai. Jadi tiap-tiap kata hak nafas, tiap-tiap kata barang hak hidup akan rasa al-maut, rasa mati. Tu ada banyak dah dalam kitab al-maut, kitab sakaratul maut ni banyak cerita tentang perkara ni, sakit weh mati. Nabi kita sendiri siapa celup air dalam jannah. Tu Nabi Khalilullah, Habibullah, Nabiullah Al-Mustafa pun tahap tu sakitnya, deritanya. Bila saat tu hak sayang. Dah kita ni ambil contoh atas Nabi lain. Dalam kitab Fansuri Aceh, Wali Bila Nizak, dalam kitab Mawaiz Badi'ah, bila ditanya akan Nabi Ibrahim, sakit ke mu Ibrahim? Tuhan tanya, sakit ke mana tahapmu bila aku ambil nyawa? Kata Nabi Ibrahim, umpama badanku ini dicarik-carik oleh dan sikat-sikat besi. Makna ditanggalkan akan daging-dagingku daripada badan-badanku. Orang kata ambil sikat besi tu, kikih habis buang. Allah, sakit. Tu Nabi. Bila tanya pula kepada Nabi Musa alaihissalam, sakit wagu mana tahapmu masa aku ambil nyawamu? Maka kata Nabi Musa, bagaikan seekor burung yang hidup bergelepar, dilepar dalam minyak yang panas. Allah, tu Nabi. Lagu mana kita? Hak jauh daripada Nabi. Iman Nabi ni dok iman kita. Ada kala naik, ada kala pahudung jatuh bawah. Itu iman kita. Tu cara dia ingat mati. Dan bila mati mari ni, dia tak ada royak, tak ada atau Facebook, tak ada atau SMS, tak ada belaka ketuk pintu rumah wisalam pun tak ada. Bila mari mati, cokoh duduk. Ada kala duduk tepi kita, malaikat maut. Pah kiri pula, pah hujungku pula. Benda ni akan jadi atas kita semua. Itu sebab bila nak tinggalkan dosa, dua perkara ni insya-Allah kalau kita ingat, selamat kita dengan izin Allah. Jadi orang kata hak macam mana hak boleh selamat daripada melazim? Makna nak kata manusia ni lazim buat dosa. Lazim pada dia buat dosa. Melainkan orang yang betul-betul siddiqun. Siddiqun ni orang yang benar-benar membenarkan Allah Ta'ala. Bila sebut benarkan Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan, maka tak ada bagi kita atas kuasa, atas makhluk berkuasa. La qudratu li makhlukin ma'a qudratillah wa kana Allahu ala kulli syai'in qadra. Tak ada kuasa makhluk nak sama dengan kuasa Allah. Dan adalah Allah Ta'ala itu atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa. Kita balik pada kitab kita. Dan dari kerana inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca tadi dah. Al-muhajiru man hajara as-su'a wal mujahidu man jahada hawahu. Bermula orang yang muhajir. Siapa dia orang yang muhajir ni? Orang yang berpindah, berhijrah. Orang yang berpindah dan berhijrah. La hijratu ba'dal fathi illa bil jihadi wan niyyah. Tak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah itu melainkan dari segi sungguh-sungguh kita dan niat kita nak balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula orang yang muhajir itu
seorang yang meninggalkan akan kejahatan. Tu kata. Orang hak hijrah ni orang hak tinggal akan dosa-dosa. Butung kalau orang tu Allah beri dia peringatan. Mari sakit, ingat dia pada Allah. Ada kalanya rasa nak mati, ingat dia pada Allah. Tu tanda Allah jetik dengan hidayah pada jiwa kita. Allah sayang kita, Allah jetik pak. Mari kita teringat ke dia. Bila mari sakit kita, bila mari susah kita, tiba-tiba bila dalam keadaan senang, lupa balik kita kepada Allah. Allah ruginya kita kalau berlaku benda tu. Jadi faham dulu makna orang hijrah ni. Orang yang lari, berubah, tinggalkan akan kejahatan. Dan orang yang mana pula hak kedua, wal mujahidu. Dan mujahid itu, orang yang perang sabit itu, iaitu orang yang memerangkan hawa nafsunya. Hak berperang dengan nafsu. Dalam setengah riwayat kata, bila seseorang itu mari pada diri dia satu bisikan untuk buat dosa, lepas tu dia lawan bisikan tersebut dan dia tak jadi, tak buat dosa tersebut, dia lawan bisikan tersebut, maka Allah mengangkat satu darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bukan senang nak tinggal kepada godaan syaitan itu. Maka Allah angkat martabat seorang itu dengan satu martabat. Kalau hadis daripada riwayat Bukhari, dia tak ada hajara as-su'ah. Kalau riwayat Bukhari, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang hijrah daripada barang yang Allah tegah daripadanya. Tapi maksudnya hampir sama. Jadi sungguh-sungguh perang ni orang perang hawa nafsu. Kata nak gini, hawa nafsu kata gini, dia lawan. Hawa nafsu kata gini, dia lawan. Tu mujahid sungguh-sungguh. Mujahid sungguh-sungguh tu lawan kepada hawa nafsu dia. Hak dia nak. Kalau benda tu bertentangan dengan hukum hakam Allah, maka dia tinggal. Ni atas orang yang berjuang. Itu duduk pada perkataan al-mujahidu majahada hawahu. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa'lam annama ta'siyallah azza wa jalla, ta'sillaha azza wa jalla bihawarihika wa innama hiya ni'matun minallahi alaika wa amanatun ladaika fasti'anatuka bi ni'matillahi ala maksiyatihi ghayatul kufrani wa khiyanatuka fi amanati auda'aka Allahu ghayatut tughyani fa'dha'uka ri'a'uka fanzur kaifa tar'aha fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya ketahui olehmu, kita semua ni ketahui olehmu, atas kita semua ni, bahawasanya engkau hanya sungguhnya berbuat maksiat akan Azza wa Jalla dengan segala anggotamu. Hak ni hak kita bimbang ni. Ikat kita ni buat dosa tiap-tiap hari.
Mata tengok barang yang dilarang. Ada kala dengan tak sengaja tengok juga. Tangan ambil barang yang dilarang. Hidung mencium barang yang diharam. Lidah berkata-kata dengan barang yang diharam. Hati bersangka buruk, yakni pada perbuatan yang haram. Mana hakikat dia kata diri manusia ni, engkau hanya, kata Imam Ghazali, engkau hanya sungguhnya berbuat maksiat akan Azza wa Jalla dengan segala anggotamu. Dok kata duduk mana lah deh. Kalau dalam hak guna tangan duk tarik jadi keyboard tu pada jari keyboard, jari tekan kunci telefon, tulis hak mengaruh, tulis hak fitnah, hak ni hak sembunyi. Ada kalanya molek gi surah bala dah, balasah balik bahan lipa orang. Orang gi semayang, jiwak balik mutu orang. Ni pun jadi mana pada tangan. Begitu juga kita pada mulut. Tok guru duk kecek ngajar depan, kita duk sembang belakang. Kita duk cakap, Quran dibaca, kita duk diam. Kita duk main dengan benda tu benda ni. Ada kalanya balik surah, bayar jemaah comel. Dan sahabat rumah berhenti kedai kopi. Lepas tu duk cerita orang semayang dah naik lagi sampai langit. Pakai cepok lepon mula atas muka. Ni ada. Kalau orang baca dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Khalid bin Ma'dan tanya pada Mu'adh bin Jabal tentang malaikat hafazah. Dan hanya sungguhnya anggotamu itu nikmat daripada Allah atasmu dan pertaruhan atasmu. Hak tamu. Barang hak kita ada semua bukan hak kita. Hak Allah bagi pinjam. Allah bagi tangan pinjam. Allah nak ambil, tak boleh tangan kebah, tak boleh nak akak. Ada kala kudung tangan. Allah bagi mata, boleh lihat. Allah nak tarik balik nikmat, tak nampak. Allah bagi telinga, boleh dengar. Allah tarik nikmat balik, jadi pekak. Allah bagi nikmat kaki, boleh berjalan. Allah tarik balik, tak boleh nak jalan. Sebab tu hak dia, bukan hak kita. Dia beri pinjam je. Dan hak bimbangnya, ayat pula, dan pertaruhan padamu, hak tu balik akan disoal. Ditanya balik. Duduk baca Yasin dok al-yauma nakhtimu ala afwahi. Duk baca. Tapi dah ambil iktibar tahayat kita baca. Al-yauma nakhtimu. Dok baca dengan yaumu, duk depan al-yauma. Mana maksudah pada mendapat. Ada muta'alaq dah dengan sesuatu yang maksud. Bila hari tu? Hari kiamat. Al-yauma. Dok baca dengan al-yaumu. Sebab al-yauma tu ada muta'alliq dah dengan kiamat tu depan. Nakhtimu ala afwahihim. Hari tu dikunci akan mulut-mulutmu. Oh, kata kunci mulut, lidah tak boleh cakap dak. Mulut ni tak boleh cerita. Sebab lagi bila kita duduk depan Allah, tangan kata aku nak koyak apa hak tuan aku buat. Kata mulut dia mudah siang ke ketuamu? Mudah siang ke tuan kita nama gini? Ada jawab tangan hari ni Allah suruh aku cakap barang benar. Tu kata wa tukallimuna aidihim. Mari tangan Tuhan sekian-sekian waktu aku setor barang haram. Tuhan sekian-sekian saat sekian-sekian masa aku ambil barang orang. Tuhan, sekian-sekian masa aku katok orang.
Semua kena soal oleh Allah. Bila kata pula mulut jawab balik, mulut tangan, betul ke mu cakap, betul hak mu royak ni, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki pula, ya Tuhan, akulah ada saat tu, aku jadi saksi dia buat. Tak lepas kita. Tu dia kata sini, dah anggotamu. Tu kita kata balik kalau balik pada mata dia, pada katakan sungguhnya anggotamu itu nikmat daripada Allah atasmu. Dan wawul atfi. Kalau kita ambil balik ayat dia, dan sungguhnya anggotamu itu pertaruhan padamu. Jadi taruhan kita pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Telinga duk sumbak bak lagu dong dang. Siapa jadi bawa lala. Tuan tanya telinga mu dengar apa atas dunia? Allah Akbar. Nak dengar Quran tak sampai 5 minit rasa serabut. Rasa dah Allah, kena pekak dah telinga dengar Quran. Tapi bila dengar lagu sumbak dong dang kat sejam 2 tak rasa. Contoh bagi mudah deh. Hamba pernah mengajar, duduk 11 tahun di Johor. Bila mengajar satu tempat tu, bab agama, ustaz, lepas pada ni orang minta kita tak boleh pasang kuat speaker. Tak sebab ganggu orang. Kata siapa tukang mari ngadu tu, kita hormat kalau bahasa agama lain. Orang penganut agama lain mari kita hormat. Tak apalah, takut jadi balah. Ni tak orang Islam kita. Orang Islam kita sama-sama agama dengan kita marah. Tapi kalau bunyi pesta berdegung, Allah tak ada rasa nak marah. Mari pasang ngecum debang sambut tahun baru. Anak mari kecil nguang-nguang. Tak marah. Tapi bila bab Quran, bab agama, marah. Tu Tuhan tanya balik lagi. Mu telinga dengar apa? Telinga mu kat gi dengar apa? Tuhan tanya weh. Di negeri akhirat. Begitu jugalah pada mata kita. Patut duk tilik akan kebesaran Allah, tapi duk tilik dalam bab maksiat mata ni banyak. Tu sebab sahabat-sahabat muslimat, bila kita nak atur Facebook ke, SMS ke, WhatsApp ke, Telegram, tolonglah jangan tunjuk gambar orang hak bukan orang. Walau kita kata nak buat hiburan je, bukan mendapat hiburan ke mana. Kata-kata dia, ni orang duk main TikTok ke, mendapat toktik ke, kau pandalah. Duk main nak buat hiburan je. Orang tengok ke tak? Bila tek buka, Allah tengok juga. Soal tu, matamu tengok mendapat. Tak ngajar Tuhan. Dah mu kelih. Tu kata jadi pertaruhan atasmu. Maka jika engkau perbuat akan maksiat dengan suatu daripada anggotamu itu, maka seolah-olah engkau minta tolong dengan nikmat Allah Ta'ala atas berbuat maksiat. Allahu Akbar. Jadi dia kata seolah-olah bila mu guna barang anggota mu untuk buat maksiat, mu minta tolong anggota hak Tuhan beri ke mu tu, hak patut ibadat pada Allah, tapi mu guna untuk buat maksiat. Allahu Akbar. Tak lepas kita kalau tengok gini, subhanallah. Mula-mula masa ambil nyawa tu lepas dak kita. Allah ambil nyawa tu lepas dak kita. Tu kata buat cerita tu dulu dak mana rumah aku tinggal, anak beranak aku. Ada bila meninggal Tuhan, jangan lagi ambil nyawa aku. Aku nak tengok anak bini aku, nak tengok suami aku, nak tengok mak ayah aku.
Aku dah cukup lagi, puas, dah berasa nikmat atas dunia ni. Tak ada dah belaka tu. Tak ada dah tu, kata kalau hak tu lepas dah, mari pula malaikat maut. Malaikat maut mari ambil nyawa. Nyawa pula ambil kita lagu mana? Kita duk minta sama husnul khatimah, husnul khatimah. Bimba mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hak tu masa malaikat. Dalam kitab Ibn Qayyim Al-Jauzi, dia kata mari 7 malaikat ambil saat ambil nyawa. 2 duduk pegang satu kain daripada sutera dalam syurga. Kain sutera daripada syurga. Nak lipat roh orang beriman tu malaikat rahmat. Ada satu lagi malaikat bawa pula kain berduri daripada neraka. Allah, kalau sebut berduri dari neraka, faham-faham je lah, teruk azab. Satu duduk kepala, 2 duduk tangan, 2 duduk kaki. Slow-slow kaki kita tinggal. Kata petih, kata apa ni, peha pada kaki. Kaki royak kepada peha, aku nak pergi dah. Tinggal kita jumpa lagi agak-agak, jumpa dalam molek. Bila usung pula, ya Allah, masuk dalam kubur. Orang tinggal, kita duduk seorang diri. Gi 3, balik 2, tinggal hak ginya harta kita. Harta kita mari mana? Hak gi sekali dengan kita. Ada orang pakai letak batanya lah mendapat atau usung khanda. Khanda tu orang buat balik. Bata tu tak dalam bata kita dengan tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Hak tu je jadi bata. Bila orang tinggal balik, mari malaikat maut. Tanya pula, marabbuka. Hari ni semua boleh jawab. Tapi hak jawab tak apa. Hak tinggal dengan kita tu lah. Ilmu dan amal kita tu hak tukang jawab. Allah. Hak tu lepas tak kita lagi. Duk kubur pula bukan sebetul. Bukan sebetul. Kalau kita tengok tak, nak tunggu ke saat kiamat. Tu nenek moyang kita lama mana dah meninggal. Tak bakit lagi tu. Tu. Kata hilak dalam syair dia. Dia kata haza kuburana tamla'u ruhba fa ainal kubura min ahdi adin. Ni kubur kita nampak mati hari ni. Hak daripada kaum Ad dulu tu kat mana? Nak royak lama dah mereka. Dah kalau lama dari start saat soal dalam kubur tu, berat dah kali pertama, nanggung azab lama mana? Belum bakit daripada kubur. Allah Akbar. Hak tu kita bincang lain lah deh. InsyaAllah pada masa-masa akan datang. Sebab pak saya ni orang Baisyak dah. Jadi kita nak kerja isyak berjemaah jugalah dengan keluarga kita, insya-Allah. Kita jumpa lagi nanti hak ni hari Selasa. Kita ambil pada hak akan datang. Maka yang demikian itu sehingga kufur bagi nikmat Allah Ta'ala. Jadi kita ulang balik dah minggu depan. Mari tak sedap kalau ambil sambung gitu. Jika engkau berbuat akan maksiat. Jadi siapa hak ada kitab muka surat 57. Dari bawah baris, nanti kejap kira baris berapa daripada bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 baris. 14 daripada kitab ni. Kitab ni dah. Ni kitab lama betul ni. Ada lagi kitab lama. Ada ni Hidayatus Salikin banyak dah. Hak dia buat kitab baru. Hak ni kitab lama, hak tulis orang dulu ni, hak lama betul ni. Cetakan lama, hak ni masa zaman ngaji Pondok Sungai Durian. Ada juga hak jenis tulis dalam bahasa Rumi. Dan hak ni dah. Tapi hak ni kita royak bila nak belajar kitab ni tolong nadah balik dengan kitab ni.
Kita ni banyak sangat salah baris pada hadis kata-kata Imam Ghazali. Ayat Quran tu adalah juga hak salah baris. Jadi banyak sangat ni. Pak Amba pernah ngajar kita ni di surah At-Taufiqiyah. Surah Taufiqiyah dekat Nusa Dama. Tu lama sangat dah kita tinggal tu, lama mana dah. Jadi kita pernah dah habis lagi setakat ni ngaji ni. Kita ni nampak rekah. Rekah setakat ni 3 tahun dah sampai tengah lagi. Lama belajar kita Hidayatus Salikin ni. Tapi kalau kata kita nak habis pasal PKP ni tak habis lah kita. Tapi Amba ngajar di Masjid Surah. Ada kadangnya orang mari pondok kita. Pondok yang kecil saja. InsyaAllah kita ajar pada soalan-soalan orang tanya tu dengan isi Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhlaqana bi akhlaqil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma fakihna fid din wa na'malu bihi. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardudhu ilayna waqta hajatana wa la tansana ya rabbal alamin. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfiz. Narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak. Inna 'adzabakal jidda bil kuffaril mulhid. Allahumma tahassanna bidhil arshil azim wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. اكشف عنا الوباء والبلاء والفحشاء والعذاب. اكشف عنا الوباء والبلاء والفحشاء والعذاب. اكشف عنا الوباء والبلاء والفحشاء والعذاب. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين استجب اللهم دعاءنا. اللهم طول أعمارنا حتى نقابل بشهر رمضان هذه السنة. اللهم اعطي لنا فرصة بلقاء رمضان وبصيام رمضان هذه السنة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.